Pada tahun ke-15 Hijriah, di zaman Sayyidina Umar Al-Faruq, Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, didahului oleh pembukaan kota-kota di luar negara yang lain. Sejurus sebelum dibukanya kota suci Masjidil Aqsa, mudah-mudahan Allah kembalikan Masjidil Aqsa ke tangan umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Didahului oleh pembukaan yang sangat dahsyat, perang Yarmouk. Perang Yarmouk, umat Islam berjaya menundukkan tentera gagah perkasa dunia zaman itu daripada Byzantine, daripada tentera Rom. Maka mereka menang. Setelah menang, maka para pemimpin-pemimpin, para panglima-panglima mengatakan, kita akan meneruskan ke mana? Sepakat mengatakan, kita cuba buka kota Masjidil Aqsa, tempat baginda diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berangkatlah bala tentera umat Islam yang dipimpin oleh panglima tertinggi saat itu, Sayyidina Abu Ubaidah Ibn Jarrah. Juga ada panglima bintang 3 saat itu, antaranya adalah Yazid bin Abi Sufyan, ada Syurahbil bin Hasanah, ada sahabat Amr ibn al-As juga ada. Khalid bin Walid waktu itu telah diturunkan pangkat, tapi bukan kerana buat kesalahan. Dia dulu panglima tertinggi, dia jatuhkan pangkat oleh Sayyidina Umar ibn Khattab, bukan kerana dia ada buat benda-benda yang tak elok. Sehingga ketika mana Sayyidina Umar ibn Khattab dah sampai ke Masjid Al-Aqsa nak balik ke Mekah, ditemani oleh Khalid bin Walid. Kata Khalid bin Walid, wahai Amirul Mukminin, kenapa paduka memecat saya daripada jawatan panglima tentera? Apakah kerana saya ada buat pecah amanah? Oh tidak. Apakah saya ada buat kesalahan? Oh tidak. Atau paduka tak suka dengan saya bukan kawan di paduka? Oh tidak. Kata Sayyidina Umar bin Khattab. Ini cakap empat mata, daripada hati ke hati, perjalanan balik. Kata Sayyidina Umar, wallahi ya Khalid, demi Allah wahai Khalid, innaka alayya laqaribun wa innaka la ilayya la habibun. Lah, kata beliau, wahai Khalid, demi Allah, kata Sayyidina Umar, engkau ni betul-betul aku sangat dekat dengan engkau, aku sayang betul dengan engkau, aku memang cinta dengan engkau. Tapi aku pecat engkau bukan kerana aku bencikan engkau atau kau buat kesalahan, tapi kerana apa? Engkau ni terlalu agresif, terlalu agresif, laju sangat. Kalau berperang, zoom, main rempuh. Itu sebab kita tahu banyak pembukaan kota-kota di luar Islam dengan panglima Islam yang bernama Khalid bin Walid. Dan ajar beliau tu agresif. Nabi SAW bagi tahu Khalid bin Walid saifun min suyufillah, adalah salah satu pedang daripada pedang Allah Subhanahu. Oh, betul-betul agresif, luar biasa. Kata Sayyidina Umar, kau dah betul bagus agresif. Aku takut dalam bala tentera ni ada yang kuat, ada yang tak kuat, ada yang separuh, ada yang tak mampu, didesak-desak. Jadi aku kata tak semua orang mampu ikut kau. Kita kena menaikkan tentera-tentera yang lain. Ada yang gagah perkasa macam kau, para pemuda mungkin boleh gagah macam kau, tapi senior-senior, veteran-veteran takkan mungkin boleh sama macam kau. Karena itu aku pecat kau. Kata Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jadi hadirin yang bahagia rahmat, itu juga sejarah selalu berlalu, selalu berulang. Di negara kita pun macam itu juga. Bila golongan-golongan muda ada yang agresif itu, kita kena pecat kadang-kadang kerana terpaksa meraihkan golongan-golongan. Tapi alhamdulillah negara kita bukan pecat, tapi mengambil inisiatif meletak diri. Alhamdulillah bagus juga tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah bagi yang terbaik untuk bangsa kita, untuk pemimpin-pemimpin kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi hadirin yang bahagia rahimakumullah. Bila tentera Islam saat itu dipimpin oleh Abu Ubaidah Ibn Jarrah, dipimpin oleh Amr ibn al-As, Yazid bin Abi Sufyan, Syurahbil bin Hasanah, Khalid jadi tentera biasa. Dalam peperangan tersebut, akhirnya mereka sampai di Madinatul Qudus. Bila sampai dekat Madinatul Qudus, ternyata Madinatul Qudus ada gerbang kota, tak boleh nak masuk, tak boleh nak langsung terjah perang. Kerana tak boleh langsung berperang, akhirnya mereka berkemah di sekitar keliling kota Masjidil Aqsa. Sehari, 2 hari, 3 hari. Akibatnya apa dia? Berbulan-bulan. Sampai ada riwayat mengatakan 4 bulan, 5 bulan. Mereka mengepung kota Masjid Al-Aqsa, sehingga dengannya menyebabkan logistik barang-barang makan minum yang ada di kota Masjid Al-Aqsa dah tersekat. Jadi mereka akhirnya terpaksa mengalah. Terpaksa nak berperang one by one, tak berani. Tentera-tentera Rom yang ada di Masjid Al-Aqsa nak lawan one by one tak berani. Kenapa? Mereka baru dengar kemenangan besar umat Islam di perang Yarmouk. Kalau Yarmouk yang begitu dahsyat pun mereka boleh kalahkan, apalagi kita yang ada di kota kecil ini. Lebih baik kita kurung diri. Ingatkan sebulan 2 bulan boleh tahan, rupanya sampai nak dekat 6 bulan. Bila 6 bulan tak tahan lah.
Keluarlah para pembesar-pembesar negeri Masjidil Aqsa, termasuk ketua ulama dia. Ketua ulama dia, uskup besar dia, keluar. Maka dia datang, mana pemimpin umat Islam? Saya nak jumpa buat perundingan. Dalam perundingan tersebut, uskup tersebut mengatakan Sophronius namanya, Sophronius, uskup besar agama Kristian yang ada di Al-Aqsa. Bagi tahu, wahai para panglima-panglima, kadang lepas bayuan. Tapi kami juga tak tahan kalau kamu kepung kami berbulan-bulan. Kalau macam tu tak apalah, kami menyerah kalah. Kunci kota, kepemimpinan kota Masjid Al-Aqsa akan kami serahkan kepada kalian semua. Tapi ada syarat-syaratnya. Apa syaratnya? Kami tidak akan serahkan kunci kota Masjid Al-Aqsa melainkan kepada seorang lelaki yang mana sifat-sifatnya kami baca, kami lihat di dalam kitab-kitab suci kami, Taurat dan Injil. Kalau ada orang itu sesuai ciri-cirinya seperti yang kami baca dalam kitab-kitab suci kami, baru kami akan menyerahkan kunci tersebut. Maka majulah Abu Ubaidah Ibn Jarrah, panglima tertinggi umat Islam. Mungkin hamba wahai padri. Maka padri tengok atas bawah, atas bawah. Bukan nanti orang lain. Maka maju pula Amr Ibn Al-As yang memang gagah perkasa, panglima hebat. Amr Ibn Al-As radhiyallahu anhum ajma'in. Hamba ke orangnya, wahai uskup. Tengok atas bawah. Bukan. Akhirnya apa dia? Maju Yazid bin Abi Sufyan, seorang demi seorang panglima tertinggi umat Islam, maju. Seorang pun bukan orang yang dimaksud, yang dipahami oleh uskup tersebut. Akhirnya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, Syurahbil bin Hasanah, salah satu panglima bagi tahu, kita tunjuk aja Khalid. Sebab Khalid ni paling mirip mukanya dengan Amirul Mukminin Umar. Amirul Mukminin dekat Madinah tuan-tuan. Muka dia mirip, kita tipu dia, kita cakap ini Amirul Mukminin, nombor satu, muka dia mirip. Maka hadirin hadirat, mereka ingat boleh ngakali, boleh main politik dengan padri tuan-tuan. Padri ni orang alim, ulama, menghafal kitab Taurat Injil tuan-tuan. Pada dalam kitab dia dah kata, maka diajukan. Ini dia Amirul Mukminin Umar. Oh, padri tengok atas bawah tu. Oh, bukan. Ini bukan lelaki yang kami baca sifatnya dalam bukan. Akhirnya para pembesar-pembesar, panglima-panglima Islam bermesyuarat sama mereka, apa perlu kita buat? Nak gempuh, susah ni, ada tembok besar. Nak berlama-lama kita kepung mereka pun, kita pun perlu bekalan makanan. Kirim surat kepada Amirul Mukminin di Madinah Al-Munawwarah, minta beliau bagi pandangan. Sampai surat ke Amirul Mukminin setelah beberapa hari. Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu bagi tahu apa dia? Saya sendiri yang akan pergi ke sana untuk bertemu dengan uskup agung di Jerusalem, di Ilya, bahasa Arabnya panggil Ilya. Berangkatlah Sayyidina Umar Ibn Khattab, pemimpin tertinggi umat Islam, kerajaan besar Madinah Al-Munawwarah saat itu. Ini macam Sultan Agung tuan-tuan, kedudukan dia tu. Tapi tahukah kita bagaimanakah eskort, bagaimanakah rombongan Maharaja Umar Ibn Khattab berangkat daripada negeri Madinah menuju ke Palestin? Dia tak bawa polis, tak bawa tentera, tak bawa kebesaran dia. Beliau hanya bawa kadar Salim, seorang saja, dan tak bawa kemegahan-kemegahan pada pemimpin-pemimpin dunia. Dia hanya bawa seekor unta sahaja untuk menjadikan kenderaan beliau berangkat sampai ke Masjidil Aqsa yang jaraknya hampir 1000 km daripada negeri Madinah Al-Munawwarah. Hadirin hadirat, kata para ulama, wa balagha min adalatihi wa rahmatihi, dari sampai dahsyatnya keadilan dan kasih sayang sifat rahmah yang ada di dalam kalbu Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Beliau memerintahkan kepada khadamnya, Salim, wahai Salim, kita hanya ada seekor tunggangan, maka kita perlu bergilir-gilir naik tunggangan itu. Sedetik aku yang naik, sejurus engkau yang naik, sejurus kita biarkan unta berjalan tanpa membawa sesiapa pun supaya dia tambah beristirahat, tambah tenang untuk unta tersebut. Bayangkan tu, sampai kepada binatang pun dipikirkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Rahmat kasih sayang yang Nabi SAW telah ajarkan kepada Umar bin Khattab. Kalau dalam hati kita dia tak ada rasa kasih, jangankan kata kepada binatang, pada manusia pun kita tak kasih, ada sesuatu yang salah dalam iman kita tuan-tuan. Perhatikan tu. Kalau kita ni jenis orang yang bengis, dengan binatang main terajang aja, dengan manusia pun tak ada kasih sayang,
tahu ni kita nak jatuhkan orang, nak busukkan orang, nak jahanamkan orang, ada sesuatu yang salah dalam iman kita, tuan-tuan. Kalau iman yang benar, baginda Nabi diutus oleh Allah rahmat untuk semesta alam. Dan rahmat itu yang baginda wariskan kepada para penerus-penerus baginda Nabi SAW. Kalau sifat rahmat kasih sayang tak ada dalam diri kita, ada yang salah dalam iman kita. Ma'udzubillah min dzalik. Man la yarham la yurham. Orang yang tak punya sifat kasih sayang tidak akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara pembagiannya macam mana? Zaman dahulu tak ada jam, kata ulama. Kalau sekarang boleh 1 jam kau naik, 1 jam aku naik, 1 jam untuk berjalan sendiri. Lepas tu ambil giliran aku 1 jam. Kalau zaman dahulu tak ada jam, cara mereka menghitung dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Aku baca 100 ayat Al-Quran, aku naik. Aku baca sambil engkau mendengar bacaan Al-Quran aku. Setelah itu engkau naik, kau baca Al-Quran, aku dengar bacaan Al-Quran kau. Setelah itu kita turun, kita sambil berjalan, unta dalam keadaan berehat berjalan, sama-sama baca ayat Al-Quran. Itu cara dia. Maknanya apa dia? Bodyguard Umar pun hafal Quran. Bayangkan tuan-tuan, dia punya bodyguard pun hafal Quran. Kalau kita ni betul, ustaznya aja hafal Quran, daripada dia tak hafal, surah Waqiah pun tak hafal, tuan-tuan. Contoh kan macam tu. Zaman sekarang, tapi di zaman sahabat seperti itu indahnya. Mereka menjadikan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Sehinggalah berhari-hari di dalam perjalanan. Saat itu hadirin-hadirat Umar waktu pergi, dia tak pakai pakaian kebesaran. Dia pakai jubah lapuk dia tu. Jubah dia dah entah berapa tahun tak pernah diganti. Jangan kata setiap tahun nak beli baju raya, tuan-tuan. Ni tak berapa tahun silam beli baju ni. Asal koyak tampal, asal koyak tampal. Bukan asal kita koyak sikit je. Jangan kata koyak, terkeluar bulu, terkeluar benang je, beli jubah baru. Macam kita punya sombong kita dia, Allah ya Rabb. Tak haram sih tuan-tuan, tapi ya, kita cuba bandingkan antara kita dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan pakaian lusuhnya berjalan, bertampal-tampal, ada 17 tampalan kata para ulama. 17 tampalan. Sehinggalah berhari-hari mereka mendekati Masyafir, Madinatul Qudus, mendekati sempadan kota Kudus. Ada bukit-bukit. Di situlah dipenuhi dengan kemah-kemah tentera muslimin yang jumlahnya 20,000. Ada riwayat mengatakan 40,000 orang. 40,000 orang berkemah dah berbulan-bulan situ. Maka dari kejauhan para pembesar-pembesar, para panglima-panglima melihat, oh ada 2 kelibat manusia dengan seekor unta. Jangan-jangan ini Amirul Mukminin. Maka mereka pun hadirin-hadirat bersiap-siap nak menyambut kedatangan agung ni, Khalifah Rasulullah Amirul Mukminin. Di tengah-tengah perjalanan antara kemah kaum muslimin ada sebuah tanah yang berlumpur. Dan sebuah tanah yang berlumpur dipanggil makhadah, dalam bahasa Arab makhadah. Tanah itu berlumpur belecak. Sayyidina Umar bin Khattab saat itu kebetulan beliau jalan kaki. Kadamnya kebetulan ke atas unta. Jadi Sayyidina Umar duduk tarik unta, jadi driver, tuan-tuan. Maka beliau saat itu, alamak, aku nak jalan mana ni, apa nak susah-susah, situ ada jalan baik tapi ni ada yang lumpur. Daripada buang waktu, terus jalan ke lumpur tersebut, menyebabkan akhirnya kaki beliau kotor, dilumuri oleh lumpur-lumpur tanah. Meneruskan perjalanan sampai kemah kaum muslimin. Bila sampai kemah kaum muslimin, disambut oleh para petinggi-petinggi tentera Islam. Abu Ubaidah ada, Khalid bin Walid ada, Amr bin Al-As ada, Syurahbil bin Hasanah ada, dan ribuan umat Islam menyambut kedatangan Amirul Mukminin, pemimpin tertinggi negara Islam, tuan-tuan. Bayangkan tu. Saat itu Sayyidina Abu Ubaidah geleng-geleng kepala, ya Amirul Mukminin, apa dah jadi dengan kaki paduka? Kenapa kaki paduka berlumuran? Wahai paduka, kenapa paduka pakai jubah yang dah lusuh ini? Paduka tahu tak, paduka datang ini nak bertemu dengan pemimpin Madinatul Qudus, nak terima anugerah kunci kota Kudus. Paduka bukankah tidak tahu mereka orang-orang Nasara ini, mereka selalu berjumpa dengan maharaja dunia, Kaisar. Mereka berjumpa dengan Qayasirah wal Muluk. Mereka adalah manusia-manusia yang memandang orang lain dengan zahiriahnya, kebanggaan-kebanggaan. Mereka hanya memuliakan orang kalau orang tu pakai kereta Mercedes. Kalau pakai kereta kancil, tak dipandang terus. Ini perangai mereka. Takkan paduka tak tahu, wahai Amirul Mukminin. Mereka orang-orang Masjid Al-Aqsa ni, mereka biasa dengan tamadun besar dunia. Kaisar Rom, Byzantine, siapa tak tahu. Ibaratnya hari ni Amerika. Orang Amerika zaman dulu tu Kaisar Masjid Al-Aqsa tu, tuan-tuan. Bayangkan tu. Kenapa paduka pakai macam ni? Hadirin kaki berlumpur pula tu. Saya harap, wahai Amirul Mukminin, hamba harap paduka tolonglah basuh kaki dulu. Lepas tu kami pakaikan pakaian elok sikit.
Maka apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Ya Aba Ubaidah. Gila-gila kepala Sayyidina Umar. Ya Aba Ubaidah, nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam. Mahma btaghaina al-izzah li ghairihi adzallana Allah. Kau tak tahu ke wahai Abu Ubaidah, kita ini adalah sebuah kaum yang Allah muliakan, Allah agungkan, Allah tinggikan derajat kita kerana Islam kita. Bukan kerana penampilan kita, bukan kerana pakaian kita, bukan kerana harta kita. Kita kaum yang Allah muliakan kerana Islam kita. Bukankah kau tidak tahu wahai Abu Ubaidah, kalau kita mencari kemuliaan, kita ingin dipandang mulia dengan menggunakan kekayaan dunia, kita akan pasti dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam mulia kenapa? Kerana Quran. Umat Islam mulia kenapa? Kerana hadis Rasulullah. Umat Islam mulia kenapa? Kerana ilmu para ulama. Kalau kamu mencari kemuliaan dengan kekayaan, dengan segulung ijazah ilmu dunia yang tak dari mana sanadnya, kamu akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Hadirin. Kata Sayyidina Umar, nasib baik yang cakap engkau ni panglima tertinggi, panglima PAT, engkau ni panglima angkatan tentera. Kalau orang lain yang cakap setakat satu bintang je, confirm aku tebas leher dia. Kata Sayyidina Umar, marah Sayyidina Umar. Nasib baik yang cakap ni panglima tertinggi. Akhirnya apa dia? Beliau meneruskan perjalanan, diikuti oleh para sahabat-sahabat. Maka saat itu beliau naik unta, kadang dia duduk tarik, umat Islam di belakang semua. Tiba-tiba tengah-tengah perjalanan dah sampai habis turn Sayyidina Umar untuk duduk di atas. Beliau serta-merta turun. Turun, dia kata, Salim, kau naik atas. Dereba, kau naik atas. Kau baca Quran, aku dengar. Aku duduk tarik, aku jadi dereba kau saat itu. Kaum muslimin, terutama para panglima-panglima tentera, subhanallah, Masya Allah, ni gawat ni. Kalau sampai ke dalam tengah-tengah bandar, pusat bandar, Umar Ibn Khattab dalam keadaan macam ni, dia jadi dereba, kadam duduk atas ni, tambah hina lah, tambahlah orang kafir merendahkan imej kita, imej pemimpin Islam, macam tu. Ramai-ramai pakar-pakar sembahyang hajat. Sembahyang hajat, tuan-tuan. Ya Allah, mudah-mudahan ketika Umar Ibn Khattab sampai masuk ke dalam pusat kota, tiba turn beliau duduk atas, kadam duduk bawah. Jangan sampai turn beliau yang duduk tarik. Sembahyang hajat, tuan-tuan. Sembahyang hajat supaya apa? Supaya umat Kristian tidak merendahkan Sayyidina Umar Ibn Khattab dan kaum muslimin. Tapi kata para ulama, walakin sya'a rabbuk an ta'tiyan naubatu 'alal khadim liyadkhula madinatal qudsi raqiban wa umaru masyian. Tetapi kehendak Allah, takdir Allah berbicara lain. Allah yang jauh-jauh hari telah mentakdirkan Umar Ibn Khattab akan memasuki Madinatul Qudus dalam keadaan berjalan kaki, sedangkan kadam dia menaiki kenderaan. Hadirin hadirat, bila mana Sayyidina Umar dah mendekati kota, maka pembesar-pembesar, menteri-menteri, ulama-ulama, uskup-uskup, padri-padri semua berbicara sama mereka. Oh, telah datang pemimpin umat Islam, telah datang pemimpin umat Islam. Maka mereka bila Sayyidina Umar dan Salim dah dekat, mereka mengalu-alukan orang yang dekat atas unta. Kerana mereka yakin itulah dia pemimpin umat Islam, Amirul Mukminin. Tapi pembesar ulama dia, ketua ulama dia, Sofronius kata, kan, orang tak tahu. Kau tahu tak siapa ni yang kat bawah tu? Kata Uskup, yang kat bawah tu Amirul Mukminin. Setelah itu bertemu dengan ketua ulama, maka ulama duduk atas bawah, menangis. Uskup tersebut Sofronius menangis, sujud. Dia pun sujud kepada Allah. Tuan-tuan, dia sujud, dia menangis. Ini dia lelaki yang kami telah baca sifat-sifatnya di dalam kitab-kitab kami. Ini dia satu-satunya orang. Hadirin hadirat, kenapa kata dia? Kami membaca dalam kitab-kitab suci kami, satu saat nanti di akhir zaman, umat Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, akan membuka kota Madinatul Qudus. Dan pemimpin umat Islam pada saat itu akan memasuki kota Madinatul Qudus dalam keadaan berjalan kaki, sedangkan kadamnya menunggangi kenderaan. Dan dia memakai pakaian, ada di dalam pakaiannya 17 tampalan pakaian. Katanya dia orang itu dia kira 1, 2, 3, ada 16. Semua dah tepat lah. Dia masuk jalan, kadam duduk atas, tapi kira 16. Dalam kitab kata 17. Tanya, memang ada 16 je? Kata Sayyidina Umar, kau kurang, ada satu kau belum kira. Kat mana? Angkat tangan dia kat sini.
Kalau kata bang boleh kira tuan-tuan. Yang kau mau ketiak ada nak kira kata angin satu lagi ni kata Sayyidina Umar bin Khattab. Akhirnya beliau pun menerima kunci kota Madinatul Qudus daripada para pemimpin Madinatul Qudus. Kerana sifat-sifat beliau memang jauh-jauh hari telah dicatat dalam kitab suci Taurat dan Injil. Hadirin hadirat, malam itu umat Islam telah berjaya menaklukkan Madinatul Qudus tanpa pertumpahan darah. Di malam kemenangan yang luar biasa itu, di malam yang luar biasa itu, hadirin hadirat, kalau kita lah jadi pemimpin, kita buat apa? Kita buat konsert, kita panggil mengapi yang mahal-mahal, meraihkan kemenangan besar. Tapi Sayyidina Umar bin Khattab tak salah tuan-tuan. Kalau kita nak meraihkan mengapi tak salah. Tapi cuma kita nak mengintrospeksi bagaimana antara kita dengan para pemimpin dambaan kita, kekasih hati kita, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Betapa jauhnya umat Islam daripada ajaran Nabi zaman sekarang. Masing-masing perlu perbaiki diri masing-masing, tuan-tuan. Masing-masing perlu perbaiki diri kita. Sayyidina Umar habiskan malam kemenangan itu dengan apa? Kata para ulama-ulama, beliau sepanjang malam setelah menerima kunci Madinatul Qudus yang didambakan dan didahagakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi dahaga betul nakkan Madinatul Qudus, Masjidil Aqsa di bawah pelukan umat Islam. Berjaya. Malam tu beliau sepanjang malam sujud, rukuk, mengaji Quran, sujud, rukuk, mengaji Quran, sajidan, raki'an, qari'an bil Quran, bakian sambil meneteskan air mata. Sebegitu dahsyat dengan tangisan, kata para ulama, tangisan Umar pada malam kemenangan itu mirip macam tangisan seorang ibu yang hanya memiliki anak semata wayang, dan anak semata wayang itu disembelih di hadapan matanya dan di atas pangkuannya. Betul-betul menangis sejadi-jadinya Sayyidina Umar bin Khattab. Maka para panglima datang bertemu, wahai Amirul Mukminin, mahadal buka, kenapa paduka menangis pada malam kemenangan, wahai Amirul Mukminin? Apakah paduka tidak bergembira dengan kemenangan umat Islam, membuka kota kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kota para nabi? Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu, aku menangis bukan kerana aku sedih atas kemenangan umat Islam, tapi aku menangis kerana aku dapat mencium bila dibukanya Madinatul Qudus, akhsha alaikum an tufta alaikum dunya. Aku khawatir setelah ini nanti dunia akan dibuka seluas-luasnya oleh Allah ke atas kamu, wahai umat Islam. Aku khawatir kalau Madinatul Qudus yang merupakan kebanggaan negara adik kuasa dunia zaman itu telah berjaya di negara Islam, menandakan apa dia? Umat Islam akan menjadi negara yang paling super power, paling kaya raya. Aku takut dunia akan dibukakan kepada kamu setelah kemenangan ini. Sehingga setelah itu, setelah dunia telah datang kepada umat Islam, datang sebanyak-banyak kepada umat Islam, saat itu kata Sayyidina Umar, fayunkiru ba'dukum ba'dha. Apa yang terjadi? Kalau limpahan harta kekayaan masing-masing dah pegang, hadirin hadirat, akan terjadi apa dia? Saling bunuh-membunuh, saling engkar, saling benci-membenci. Dulu, para pemimpin bangsa kita dulu, zaman negara masih belum ada apa-apa, semua ikhlas berjuang kepada Allah Subhanahu. Semua betul-betul bermati-matian untuk membela agama, bangsa dan negara. Tetapi apabila negara telah memiliki kekayaan, peluang-peluang harta, peluang-peluang banyak ada semua, di kalangan mereka ada yang berjuang dalam politik bukan untuk itu, tapi untuk saling menjatuhkan mereka. Terjadi fitrah di kalangan mereka. Betul atau tidak? Dunia kalau ada datang, adik-beradik boleh bergaduh. Dunia kalau datang Pak Imam, tak Pak Imam. Sekangkang kena tanah tu pun direbutkan, dimati-matikan, bermati-matian nak rebut. Itulah dunia. Itu aku takut kata Sayyidina Umar. Ketika kamu telah memusuhi sama kamu, saling menjatuhkan sama kamu, saat itu ahli sama pun, penduduk langit pun akan mengingkari kamu. Bila ahli langit telah mengingkari kita, maka bermulalah kejatuhan umat Islam. Itu yang aku tangisi kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.